Nak record. Okay, saya nak record. Okay. And now, apa yang you kena buat? Okay. Dia ada real case, cash flow real case. Dia ada cash flow worst case. Cash flow worst case ni, dia bagi tahu apa? Apa akan jadi pada cash flow you. Okay, pada balance you tu. Balance you, pada penghujung balance ni cikgu akan beritahu kejap lagi. Kan, sekiranya sale you tinggal 50%. Dalam tempoh masa bulan 6 ni sampai tahun depan. Contoh saya buat berapa tahun ni? Sampai tahun depan. Contoh. And then lagi satu, best case scenario. Okay, untuk setahun untuk setahun kita buat projection. Apa akan jadi pada perniagaan you kalau kita ada peningkatan sales, saya letak apa kat sini? By 50%. Okay, katalah ni kita buat projection. Okay, kita buat projection. Sebenarnya nanti tak apa. Kalau you faham benda Excel ni, kan, apa yang cikgu minta you buat, yang cikgu punya ni originally tu you jangan ubah. Kalau you nak you pandai dalam Excel dan you nak buat ada pun perubahan sikit, you tak agree dengan kenaikan by 50%, kata you nak ubah lah, mungkin dalam 70% lah, tak naklah tinggi-tinggi sangat ke, by 10% ke, you buat lagi satu save atas nama file. Boleh? Saya punya ni tolong kekalkan macam biasa. Yang ni lah print tadi dia jadi separuh-separuh. Oh, akak jangan print. Yang ni jangan print. Yang ni Kak Ha kena buat dalam laptop. Okay. Nanti dah sudah baru Kak Ha print dah. Sebab latihan ni kena kalau Kak Ha tulis, jenuh lah Kak Ha. Ya, dia tak bergerak. Okay, ini yang cikgu nak bagi. Okay. Yang kedua, cash flow year 2 ni adalah, okay, cash flow year 2, nanti you ubah lah dia punya tarikh ni lah. Yang ni sebab khusus lama tu, you ubah tarikh ni, okay. You boleh start, katalah pada tahun 2, yang ni bermaksud jadikan 2022 hingga 2023. Okay, ubah tu kat situ dan mulakan daripada sekarang ni cikgu nak buat daripada bulan 6 tahun ni sehingga bulan 5 tahun depan. Yang ini pun akan jadi pada bulan 6 2022 akan bersambung ke bulan 5 2023. Faham Tak apa, nanti you adjust. Later nanti you adjust. Okay. Personal ni, cikgu bagi you punya cash flow untuk personal you. Untuk belanja, peribadi you. Faham? Ni you buat untuk you punya sendiri. Okay? Berapa gaji you masuk, ada hutang ke, hutang orang lain dekat you ke, personal loan, kira apa-apalah kan, claim-claim ke kan, termasuk wang keluar, perbelanjaan household, hutang-hutang lain ni you boleh buat sendiri. Okay? Cuma kena fahamkan macam mana you nak buat. Okay, betul-betul. Sekarang ni, on this formula, hanya pergi pada real case. Okay? Hanya pergi pada real case sahaja. Jangan sentuh worst case, jangan sentuh best case, jangan sentuh cash flow you tu. Jangan sentuh. Faham? Don't touch. I dare you. Don't touch. Okay? Hanya buat pada real case sahaja. Tengok betul-betul. Buat satu ni je, satu kolom je. So what do you do? Okay. Kalau kita nampak dekat sini, ini adalah cash flow. Projection kita nak tahu daripada bulan 6 sampai bulan 5 tahun depan. Okay. So apa yang you buat, ubah ni. 6, 7, 8, 9, 10. Buat je macam tu. Apa, nanti you adjust balik. Date dia 12, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nanti you adjust. Bermaksud kita mula daripada bulan 6, 2021 hingga bawa ke bulan 5, 2022. Okay, betulkan balik tu. Lagu apa tu? Okay. Next. Apa yang you kena buat? Arahan cikgu. Masukkan bulan 5 punya baki akhir. Okay. Bulan 5. Bulan lepas. Okay. You masukkan berapa balance you yang terakhir yang ada dekat bank you. Okay. Masukkan. Let's say, tapi kat sini, you masukkan je lah berapa amount dia.
Dia akan bawa baki akhir bulan lepas akan bawa ke bulan 6 sebagai baki awal. So masukkan berapa yang you ada. Let's say katalah, okay, cikgu, saya mungkin ada dalam 45,000. Contoh masukkan. Buat anggaran lah. Hak yang sen-sen tu tak payah Ni ada yang masuk 45,750.29. Tak payah. 29 sen tu kau maafkan. Okey. Faham? Masukkan yang hijau saja. Benda yang kosong-kosong jangan sentuh, is formula. Okay? Sebab dia akan run sendiri. Okay. Next. Apa yang you buat? Okay. Daripada bulan 6, okay, sampai bulan 5 tahun depan. Okay. Benda yang pertama you kena buat adalah you kena buat berapa anggaran projection sales you. Sales you. Jualan you. Berapa agak-agak boleh buat. Masuk je sebarang anggaran. Okay. Bila you buat macam ni, ini namanya pun projection. Definitely dia takkan dapat amount yang betul-betul lah sebab kita buat anggaran, kita buat range, okay? Kita buat range So cikgu minta buat je anggaran. Okay? Salah tak apa, you boleh adjust kan. Tapi cikgu nak tunjukkan you macam mana nak buat. Katalah jualan tunai bulan 6, let's say lah katalah you boleh dapat dalam 25,000. Masukkan je. 25,000. Ni contoh So you buat kayuh sahaja. Kayuh. Buat aja berapa. Buat je. Masukkan secara manual. Ni cikgu tunjuk contoh. Okay. Now. Masukkan juga kod ada hutang-hutang customer you agak-agaknya yang you boleh collect. Kan you bagi hutang kat dia? Kan? Okay. Apa definisi cash flow? Definisi cash flow adalah anggaran. Ni cikgu kata tunai. Cash cash tunai. Cash tunai. Faham tak apa masuk cash tunai ni? Faham tak? Okey. Contoh macam ni. Cash tunai ni bermaksud, contoh. Bermaksud, katalah nama pun penyata bank, nama pun cash flow, make sure bermaksud dalam bulan tu adalah anggaran cash yang akan masuk. Contoh dia macam ni. Katalah bulan 5, katalah you bagi hutang kat customer. Contoh bagi hutang kat customer. Memang pada bulan 5 kita ada record jualan. Okay. Hutang kita pada customer, let's say katalah 5,000. Okay. Tapi dia tak bayar pada bulan 5. Dia akan bayar pada bulan 7 contohnya. You bagi 60 hari lah credit term contoh. Bulan 7 baru masuk cash. Okay. So bermaksud apa? Dalam cash flow ni you nak masuk bulan 5 ke ataupun you nak masuk bulan 7 cash tu? Cikgu tanya ni soalan ni. Okey, bulan 5 ke bulan 7? 7. Okey, cash flow ni bermaksud the real transaksi duit yang sebenar-benar yang akan masuk. Okey, let's say kata bulan 5 bagi hutang, cikgu kata tadi ada hutang yang katalah yang dia akan bayar. Contohnya yang cash sales ke atas ni, ini bermaksud apa tahu? Ni betul-betul confirm yang cash sales lah. Nak masuk ke atas pun tak apa, nak asingkan pun tak apa. Kadang-kadang kita panggil kat sini, kita kadang-kadang panggil credit sales lah. Boleh pun buat macam tu. Ni yang maksudnya jangkaan hutang yang ada hutang kat kita. Contoh yang ini yang betul-betul, yang ni tak apa, kita asingkan. So katalah dalam 5,000 anggaran you. Okay? Mungkin dalam ni adalah anggaran. Okay? Anggaran. Tak apa. Okay. And then, apa yang you buat? You nampak tak belian stok ni? Nampak tak belian stok? Nampak belian stok Bila kat belian stok ni, dengar betul-betul kenapa dia keluar benda ni? Sebab cikgu buat some adjustment. Saya buat formula sikit lah. Formula sikit. Ini contoh orang berniaga nasi ayam. Contoh. Dia dalam 25% dia punya cost. Model dia. So saya buatlah 25%. Okay. Kalau you punya sendiri, tak payah masuk macam cikgu. Tak payah. You don't need. Sebab cikgu faham kadang-kadang macam ni tau. Kalau you all punya. Kadang-kadang kita ni bila cash flow ni kan real money. You punya stok kadang-kadang, you top up betul? Dan stok you kadang-kadang you tak beli pun tiap-tiap bulan, correct? Betul tak ni? You beli sikit aja. Okay. Let's say kata bulan 6, you masukkan betul-betul yang you you beli secara cash lah. Ni kita panggil beli secara cash, okay? Katalah
dah ada dah, bulan 5 ni dah ada stok, dah ada banyak. Let's say you ada nak buat penambahan lah. Mungkin 5,000 kan. Yang ni mungkin tak ada, beli apa lagi? Beli packaging aja. Packaging pun mungkin 1,000 contoh. Faham tak ni? You masukkan. Ini maksudnya penambahan you punya stok. Correct? Faham tak ni? Okay. Ini maksudnya katalah 3,000. Ini ada sekali nak masuk ni kata ada kena 12,000 pula. Contoh-contoh. Masukkan aja. Buat anggaran. I know you dah ada track record you daripada tahun-tahun sebelum ni kan. So you just buat. Ni kita panggil anggaran. Okay, betul salah itu kemudian cerita. Masukkan dulu nombor supaya biar you nampak apa benda yang terjadi. Okay. Contoh. Okay. Dan mungkin katalah 3,000 lah kata. Pada satu masa naik pula lah beli packaging dia. Contoh Okay, katalah dah nak raya tahun depan. Lagilah nak kena beli banyak. Contoh. Dan packaging pun mungkin dalam pada bulan tu kena beli banyak. Contoh. Okay, contoh. Okay. Ini, sorry. Ini packaging. Okay. Masukkan aja. Just masukkan Masukkan. Okay. Sama ada kalau you pandai you nak buat percentage, it's okay, up to you. Ataupun you nak buat some formulation, tak ada masalah. Ini cikgu nak tunjuk because tak semua orang mahir dalam buat benda ni kan. Tapi just masukkan. Okay. Now apa yang you buat? You buatkan masukkan belanja pengurusan. Bila belanja pengurusan, ini bermaksud kita panggil benda ni fixed cost. Belanja tetap maksudnya belanja yang kita kena keluarkan. Benda ni tiap-tiap bulan terjadi, betul? Okay, contoh katalah gaji pengurus tadilah 235. Sekejap masukkan. Masukkan the first round ni sahaja. The first month dulu masuk 2350, katalah gaji pekerja pun tak ramai, seoranglah 1250. Rental pun you masukkan. Contoh, you dapat rental sebab you dah minta kan daripada bulan 5, 6, 7 contohnya you dapat 30%. Kalau sebelum ni bayar 1,000, now you masuk 700. Masuk 700. Bulan dah berapa, dah kena bayar 1,000 balik. You masukkan nombor-nombor macam tu. Mana yang ada diskaun, you masuk diskaun. Okay, ni contoh. Buat aja. Okay, now. KWSP pun buat kan. Mana yang mungkin dah tak nak bayar KWSP ke apa ke, you masukkan. Contohlah ni, katalah 400,500 contoh Okay, so mungkin you dapat apa ni, dapat pengurangan ke contohnya kan. Dapatlah so pula sokso kan, tetap bayar yang tiap-tiap bulan punya, mungkin dapat kena bayar dalam 120 88 ke contoh bil elektrik dan segala-galanya lah contoh. Okay, contoh. Masukkan je. You masukkan mana ni? Buat tax insurance bukan tiap-tiap bulan. Katalah promosi. Ni contoh ni contoh. You masuk satu-satu. Contoh tax zakat bukan tiap-tiap bulan. It depends. Kalau ada sedekah you nak bagi 100 tiap-tiap bulan boleh nak bagi zakat. Zakat biasanya kita bayar hujung tahun. Okay. Tapi kadang-kadang juga ada memang ada peruntukan bayar zakat tiap-tiap bulan kan. Nak bayar zakat pecah tiap-tiap bulan. It's up to you. Katalah pecahan kita bayar dalam 300 tiap-tiap bulan. Contoh ni contoh. So what you do next is tarik aja sampai ke hujung. Dan yang ini you tarik aja sampai ke hujung juga. Buat aja. Ikut yang cikgu cakap. Protect dengan insurans mungkin dalam bulan 12 ke bulan 1 ke baru you kena bayar kan. Contohnya mungkin 1250. Dia tak selalu kan. And then mungkin kadang-kadang SSM ke you nak renew ke apa ke ataupun syarikat sendirian berhad ada berapa ke you masukkan. Ada kos yang lain. Now, okay. Contohnya dekat sini. Katalah you buat loan. Okay. Sama ada you planning. Contoh, you plan nak buat loan. Ni contoh kan nak buat loan. Kalau you dah ada loan, tak apa, you sambung je macam biasa. Contohnya you ada loan tekun. And then loan tekun bagi moratorium ke ataupun you nak buat reschedule ke pun you masuk. Contohlah ini katalah loan tekun masuk. Loan tekun tak besar lah kata dia dah bagi ke reschedule ke 200 ke bayarlah tiap-tiap bulan. Masukkan dia. Okay. Installment kereta masukkan. Okay. Kalau betul-betul cikgu nak pesan kalau betul-betul you ambil gaji kecil lah. Kadang-kadang orang macam ni. Dia ambil gaji, dia tak campurkan pun. Maksudnya dia ambil gaji, lepas tu duit gaji dia bayar kereta. Ataupun macam ni, you berniaga enterprise. Orang belikan tunggal, at the same time, installment kereta pun company yang bayar. Contoh company yang bayar. So tak apa, masukkan je lah installment kereta. Tak apa. Okay. Ini bukan cerita dapat claim ke tidak. So, you masukkan. Okay. Memasukkan.
Contoh, masukkan aja. Okay. Now what do you see? Apa yang you nampak? Cikgu minta, apa yang you masuk tadi? You masukkan bahagian wang masuk. You masukkan bahagian wang keluar. Masukkan aja. Okay? Jangan lupa you masukkan baki awal. So, sekarang ni apa yang you akan nampak? You akan nampak apa yang you check, you kena check dekat sini. You kena check ni dekat sini. Dia punya come up dia adalah sini. You nak tengok berapa pada penghujung tahun bank dia ni, account ni, berapa mungkin pada penghujung tahun, berapa bulan 5. Dia kena ambil setahun-setahun kan. Bulan 5 berapa yang aku ada. You boleh track kat sini, dia akan bagi tahu. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Benda bawah ni jangan usik. Dia akan automatik. Yang arahan cikgu suruh adalah suruh masuk baki awal, nombor 1. Dan masukkan bahagian area wang masuk dengan wang keluar ni saja. Okey. Cikgu faham belanja pengurusan ni pun kadang-kadang tak apa. You boleh adjust lah. Dia ada turun naik. You adjust saja. You buat aja. Ni contoh ya. Ni cikgu bagi contoh. You masukkan. Boleh isi semua loan-loan kita. Loan, kalau boleh loan business je lah. Loan personal tak boleh Loan personal masuk yang bahagian personal tu. Okay. Ni contoh. Okay. Now. Apa lagi? Okay. Boleh isi semua loan kita tak? Loan personal. Okay. Now. Okay. Itu je you buat. Dah. Habis. Ini je cikgu. Okay. Cikgu akan tunjuk magic dia. You hanya buat bahagian real case saja. Next, apa yang kena buat? Tak payah buat pun. Pergi check worst case. Now, dia akan tunjuk dekat you. Okay, dia tunjuk dekat you. Apa akan jadi kalau sale you tinggal 50%? Tadi sale kita berapa tadi? Berapa kita tadi buat? 25,000 kan? Contoh lah tadi cikgu buat. Kalau 50%, ni cikgu bagi. That's why you kena buat projection. Worst case, 50%. Okay, boleh survive tak kita ni? Contoh. Okay, so dia akan bagi tahu kat sini. Inilah jadi kalau tinggal 50%. Faham? Boleh? Itu contoh. Okay. Apa akan jadi kalau sale you naik by 50%? Tadi kurang 50%, ini tambah 50%. Apa akan jadi? This is what happen. Ini jadi dia. Okay? So, kalau kurang jadi macam ni. Okay? Adalah 301, 5, 2, 4. Okay? Contoh. Okay. Now, tahun kedua. Kan? Tadi kita bulan Mei, bulan 6 sampai bulan 5 tahun depan. Apa akan jadi pada tahun kedua? Tahun kedua pun dia bagi tahu you. Wahai usahawan, gini tahun kedua kau. Tahun kedua, peningkatan sale tahun kedua cikgu tak buat tinggi sangat. Sebab sale ni diambil daripada real cash flow you. Real cash flow tu tahun 1, cash flow year 2 ni tahun 2. Bila tahun 2 saya ambil data yang agak real, agak close lah. Cikgu hanya naikkan sekiranya sale kita naik by 10% aja, tak banyak. Apa akan jadi? Okay, ni bukan bajet untuk setahun ni bajet untuk 2 tahun, cikgu buat sekali untuk you all. Okay. So, tada. Ni kena betulkan lah sikit. Tak ya. Apa benda yang termistik kat sini? Nah, sebab sini ada reference. Kosong. Okay. Inilah dia. Okay. Ni dia. Dia akan jadi macam ni. Okay. Kalau tiba-tiba keluar reference kat sini, mesti ada benda yang tersilap apa. You buang aja. Okay. Itulah cerita dia. Now. You know. Okay. Tapi ingat, kena buat daripada real case saja. Dan benda yang lain ni dia akan berjalan dengan sendiri. Okay. So you tahu dah bagaimana anggaran you punya keadaan keuangan perniagaan you by projection. Kalau paling okay real case sekarang ni, apa jadi? Tahun 2 tahu dah nak jadi macam mana. Okay. Kalau let's say worst case, apa-apa berniaga kita kena kira worst case kita jatuh by 50% tahun ni, apa akan jadi? Dan kalaulah kata best case pun naik by 50%, paling cantik lah kan? Apakah definitely lagi bagus. Okay. So bila you faham benda ni, kalau you masuk macam ni, baru you tengok dekat sini, sebelum you nak buat apa decision,
You tengok kat sini. Boleh cover ke tidak dengan keadaan kita ni? Apa yang you boleh squeeze-kan? Is it a good time tak nak buat loan? Ni nampak macam cantik je lah ni konon ni Cuba duit kat sini ni kan. Tinggal je lah 5,000 contoh dengan sale macam tu contoh. Macam mana lah lebih kurang kan. Ini nampak, ini data-data ni sangat kecil lah. Kemungkinan data you besar kan. Kadang-kadang kita akan ada negatif. Katalah ada negatif kat sini. So you dah tahu dah bulan berapa yang negatif. If you want to plan untuk buat perlukan modal sokongan or you plan untuk buat loan contohnya lah kan. So you tahu dah time bila yang patutnya yang you kena gerak sekarang. Dengan kapasiti yang you ada, dengan sale yang you ada, baru you tahu kat mana yang agak-agaknya bulan berapa yang aku should ready nak ambil keputusan. Let's say aset rosak ni cikgu kata contoh baru you tahu katalah ada negatif. Okay. Let's say saya letak kat sini contoh saya saja je cikgu nak buatkan negatif ataupun katalah tak logik punya nombor ni contoh-contoh contohlah dah takut pula katalah saya buat dalam 5,000 tu just try to create some negative lah. Okay. Let's see. Nombor ni tak logik, cuma nak buat lah Okay, macam katalah 10,000 lah. Contoh. Okay, saya nak create some negative lah dekat sini. Contoh. Okay, teruk sangat lah pula dah, tak kisah. Okay. Okay, contoh katalah ada negatif lah kat sorry. Ada negatif dekat sini kan? Dan contohlah dekat sini lah contoh So pretty much yang kat sini, yang positif kat sini, negatif kat sini kan? So tengok yang kat sini dan dia katalah contoh keluar dia macam ni Dan you kata, oh tak boleh ni, maksudnya anggaran sale kita kebetulan dalam pada bulan berapa ni, katalah ni tinggi kan? Tapi kita nampak negatif sebelum tu kan? So barulah kita tahu sebenarnya, oh tak boleh ni. So dah tahu dah bulan berapa yang sale perlukan, at the same time katalah sebelum ni ada negatif kat sini. So dah kena ready dah berapa sebenarnya yang you nak kena kira. Berapa anggaran loan yang you nak kena buat dan berapakah peralatan. Kadang-kadang loan dia bukan stok saja kan. Kadang-kadang untuk loan lah, katalah untuk loan ikut-ikutkan ni, masa nak raya nanti perlukan, kata nak buat cookies, perlukan penambahan loan yang ni sebab nampak gaya ni tak boleh ni. So katalah sale you masa ni expect sale to be 50,000. Contoh Tapi sebelum tu you nampak you dah ada negatif dekat sini. Okay, you dah ada negatif lah Katalah untuk persediaan untuk 50,000 tu mau tak mahu you kena top up beli barang. Contoh mungkin you kena beli top up beli barang dalam 24,000. Contoh, okay. So kata kat sini, definitely akan lagi teruk. Betul tak? Ia akan lagi negatif lah. So you dah tahu dah bulan ke berapa sebenarnya you dah kena start loan masuk. Maksudnya you dah tahu dah kalau kat sini 50,000 dengan ni maksudnya you kena lajak sikit awal sikit lah. Supaya you boleh loan masuk you, katalah you nak minta dalam 50,000 contohnya. Dia dah tua dah bagi. Nampaknya okey lah ni. Bolehlah cover untuk bulan-bulan seterusnya. Okey, buat anggaran. Okey. Sebab nanti ilmu nak buat loan ni kita cerita esok apakah dia kos bulan-bulan projek yang item-item kalau nak buat loan apa yang dibenarkan dan berapa sebenarnya you boleh minta dalam keadaan ni, apa fokus you dulu. Okey, kalau you nak buat loan, kalau you option just buka no option contohnya apa persediaan dia. Okay, ni contoh dia. So, betul Fasiha, untuk yang ini adalah persediaan kita untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau tidak, bila dalam keadaan ni, ramai yang macam ambil keputusan untuk give up tu sebab dia tak buat benda ni. Lalu bila dia kata macam dah tak ada jalan, dia ni. Sebenarnya bila you buat cash flow ni, it doesn't just limit pada your existing punya perniagaan Katalah you nak buat perniagaan baru sekalipun, tak ada masalah. Cubalah buat macam ni. Tengok, is it worthwhile tak untuk buat, okay? Kalau negatif cikgu, kita top up dengan buat bisnes lain, contohnya agent dropship produk lain, boleh, tak ada masalah. Sekarang ni, saya pegang prinsip rembat apa peluang yang ada. Rembat bukan kejar lagi dah. Kalau
rasanya boleh buat perniagaan yang sekarang ni memang rasanya tak boleh ada beberapa permasalahan tertentu ya, ada sebab ada perniagaan kita yang bukan dalam sektor yang dibenarkan lagi. You have to do it, you have to force it. Apa yang boleh buat, you buat. Kalau macam dalam keadaan ni, katalah you nak buat perniagaan baru kan, so you boleh masuk ni jualan tunai untuk bisnes ni contoh katalah buat bisnes spa contoh. Ni katalah jualan tunai untuk jualan untuk produk. You masuk aja. Okay? You just masuk. Apa-apa kemungkinan you buat, just masuk aja. Bila you buat projection ni, open up your mind, think about katalah apa idea-idea tertentu, masuk je. Tengok apa akan jadi. Kalau tidak, you tak tahulah apa akan jadi 2 tahun lagi kan. Ini namanya projection. Ada apa-apa soalan? Any question? Dia kena buat dulu baru ada soalan ni. Okay. Cikgu kata suruh buat yang mana? Buat real case Okay. Buat real case saja. Jangan sentuh benda lain. Okay. Kalau nak sentuh benda terima kasih Syakira. Kalau nak sentuh benda lain, best case, formula-formula benda lain kan. Kadang-kadang you nak sentuh best case tu, you tak nak naik 50% atau worst case pun you nak turunkan lagi ke by 75%, you just tukar formula dekat jualan tunai ni je. Okay, jualan tunai tu je. You turunkan. Kalau you pandai main figure, tak apa. Figure-figure lain jangan ubah. Figure-figure ni je. Sebab nanti dia akan berkait-kait. Kalau you pandai adjust untuk Excel, please kan, buatlah. Okay, minta. Okay, tolong buat. Nanti ada masa ni kalau you buat, nanti kalau apa-apa nak tanya cikgu, you are most welcome. WhatsApp je cikgu. WhatsApp yang PDF tu hantar kat cikgu. Okay, cikgu okay tak macam ni? Tanya je dengan saya. Okay, you are most welcome to ask any question. Kalau you dah buat tunjuk kat cikgu pun tak apa. Tak ada masalah. WhatsApp lah. Cikgu, jualan tunai tu macam kita punya aim untuk cash bulan tu ke macam mana? Cash untuk bulan tu. That particular bulan. Jadi boleh berubah-ubah atau sama je 25,000 daripada tak, ini kan cikgu tunjuk contoh. Ni kan cikgu malas lah nak buat satu-satu. Cikgu kalau nak tiap bulan nak sama je kot. Tak. Cikgu, kalau orang bayar debit, dekat saya banyak orang bayar melalui debit card. Swipe card. Okay. Tak apa, tak ada masalah. Buat aja lah. Satu jualan dekat kedai, suatu jualan katalah by credit card kan, by online banking. Lambat sikit duit kan. Tak apa, maksudnya kalau lambat sikit dia akan lajak kat sini. Patutnya sale bulan 6 tapi dia lajak kat sini. Akak buat estimation je, tak apa. Okay? Buat aja. Okay? Saya selama ni saya kira debit card pun saya kira satu je. Berdasarkan pada bil. Tak apa. Buku resit tu. Okay. Bil kita bagi kat orang tu. Faham. Berdasarkan buku bil tu je lah. Saya kira jumlah jualan saya sebulan tu. Okey. Apa definisi jualan? Okey, apa definisi jualan? Definisi jualan kalau pada asasnya kalau ikut account dia punya definisi account adalah katalah orang maksud definisi jualan adalah kita produk atau servis yang kita bagi tu pada bulan tu sampai pada customer dia dah kena sale pada bulan tu. Faham tak? Itu definisi sale pada bulan tu. That's why kalau dalam kita punya sale katalah macam ni cikgu pergi spa dengan Kak Ha contoh tapi saya berhutang. Bilik saya masuk bulan depan. Tapi dalam rekod Kak Ha dah kena masukkan sale pada bulan tu. Katalah cikgu buat spa tempat Kak Ha dalam 300. Dalam file sales you dah kena bagi tahu sale pada 300 tu pada bulan 5. Faham tak ni? Faham. Duit. Okay, duit masuk bulan 5 ke? Contohnya kalau you bagi hutang dengan cikgu, tak kan? Duit akan masuk pada bulan 6. Bulan 6. Contoh lah. Contoh. Itu sebab kena faham ni. Yang kita belajar ni cash flow. Cash flow tu bermaksud the real transaksi duit yang sebenar. Itu sebenarnya yang kita nak manage betul-betul.
Okay. Dalam profit and loss kan sebenarnya yang cikgu cerita pasal cerita bapa aja tadi tu, memanglah dia macam ni tau. Profit and loss ni bagi macam declaration. Memang you nampak macam ada untung. Tapi pada hakikatnya bila cash flow ni nampak dia dah macam lari banyak dah kan, betul tak? Dah lari banyak, masuk lagi dengan tolak hutang-hutang, segala hutang-hutang kan. Itu sebenarnya. Sebenarnya dia macam ni. Kalau profit and loss tu, laporan tu, penyata tu, dia lebih kurang macam baju kita, tudung kita. Nampak cantik ajalah. Kan? Itu sebab bila tax declare, dia tak minta cash flow. Dia minta kita penyata untung rugi yang dah cantik-cantik ni contoh. Macam juga kalau nak buat loan. Loan dia akan minta you punya penyata untung rugi yang lepas. Okay? So nampaklah cantiknya sedikit. Tapi hakikatnya cash flow ni adalah ni, kalau kita boleh ni, bogel, tak ada apa-apa baju tu. Itu yang cerita sebenarnya. Yang kita tak boleh beritahu kat orang. Faham tak ni? Itulah yang sebenarnya. Yang orang bisnes nak tahu sebelum you nak decide buat apa-apa keputusan. Okay, nak tahu cukup tak duit tu untuk rolling. Inilah cash flow, the real money transaction. Okay, boleh? Contoh saya jual e-voucher. Masa PKP ni kan spa tutup. Betul? Office kat rumah lah kan. Correct. Saya jual e-voucher. Orang bayar e-voucher tu melalui akaun syarikat. Correct. Sekiranya income saya dalam bulan ni lah kan. Yes. Walaupun spa saya tutup. Betul. Kan? Akak income akak jalan. Betul tak? Income jalan. Yes. Maknanya walaupun dia datang bila contohlah bulan 11 nanti dia datang. Correct. Dia bulan 11 jualan kita ambil hasil kita buat servis kat dia tu tak ada lah. Tak ada. Sebab kita dah dapat dah ni kan. Correct. Okay. Itulah orang yang pandai. Dia create dulu. Faham? Orang yang bijak macam tu. Nak bayar banyak cikgu kena buatlah macam tu. Correct. Pandai. Itu kita panggil macamnya kita buat pre-sales lah, pre-order. Okay. Cikgu, depreciation value tak masuk. Yes, depreciation value tak masuk dalam cash flow. Depreciation value akan masuk dalam you punya penyata untung rugi. Okay, dia tak masuk dalam bank statement kita. Okay. Boleh? So cikgu minta terima kasih Cik Zamani, boleh guna sampai mati InsyaAllah mudah-mudahan ni kan semoga ni dapatlah you gunakan ilmu ni kan sampai habis kan insyaAllah kan. Dan kalau dah faham, dah pandai benda ni, tolonglah ajar kawan-kawan. Itu je lah sampaikan. Okay, arahan cikgu cuba buat. Ingat untuk buat real case sangat sekejap, tak sampai 5 minit pun. 5 fikir-fikir je lah, buat aja, sangat simple. So nanti kalau apa-apa you may ask me kalau ada apa-apa nak tanya. Dalam cash flow ni boleh boleh tengok ROI tak cash flow tak boleh cash flow. Kalau cerita pasal ROI, cash flow dia relate dengan you punya penyata untung rugi income statement tapi no, cash flow dia akan ambil cost berapa projek dalam cash flow dan dia akan relate dengan you punya penyata untung rugi. Okay, ROI tu. Okay, dalam cash flow ni you punya cost berapa projek, dia tak ada ROI, tak kira daripada sini. ROI akan dikira daripada penyata untung rugi. Okay, yang cantik yang ada baju tu. Yang boling-boling dia tu dia dekat kat sini. Net the MPV, you kena tengok daripada penyata untung rugi juga. Okay. Boleh? Okay. So itu saja daripada cikgu untuk petang ni. So cikgu minta maaf sampai pukul 5 dah. So saya minta tolong buat. Kalau tak buat you tak nampak. Tolong buat. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. I'll see you tomorrow. Saya akan buka seperti biasa 8.45 pagi. Esok kita akan cerita pasal pricing. Itu saja. Cikgu nak minta video record yang kedua ni. Okay. Tak apa. Cik Zaman ni jangan pening-pening Saya faham. Kalau budak account dia akan tanya benda-benda tu. Okay. Bukan yang it's okay. Okay. Tak apa nanti sebab ini topik kita tu, that's why saya kata keuangan ni topik dia luas. Yang kita bercerita ni hanya cash flow sahaja. Okay. Tak apa. Oh, background engineer. Okay. You faham. But doesn't matter. Tapi you suka account. You belajar kan benda ni kan. So you understand on this. Okay. Cuma yang ni is a part of the keuangan. So I'll see you tomorrow. Kita cerita pasal pricing dan bentuk-bentuk bantuan apa yang okay, itu sahaja. Alamak, Cik Helmi baru nak masuk ya. Okay, itu sahaja daripada cikgu. So
8.45 esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sampai esok. InsyaAllah. See you tomorrow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih, Cikgu. Bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Jumpa Sama-sama. esok. Besok ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Have a rest. Cikgu. Untuk yang record tu cikgu akan uploadkan esok.